Alright, hai, salam sejahtera. Selamat datang. Dan dalam video kali ini saya nak fokuskan pada awal minggu dan setiap minggu kita akan revise pada awal minggu, terutamanya pada hari Isnin. Kalau anda tak trading lagi juga sangat bagus. Pada sama juga kena faham juga, jangan terlalu teruja kerana kena tengok dulu setup dan juga faham keadaan semasa, terutamanya dari segi fundamental dan ekonomi. Dan jangan lupa juga untuk fokus kepada iaitu you punya self, inner self punya uh, actions dan juga reactions. Maksudnya you punya respon dalam diri you, sama ada dari segi mindset ataupun dari segi you punya emotions. Okay, so yang pertama sekali, iaitu kalau awal minggu ni, yang pertama ni tips saya. So tulis yang pertama ialah satu ialah bertenang. Satu ialah bertenang, perjadahnya kan. Nombor satu ialah bertenang. So bertenang ni maksudnya ialah you kena relax dulu. So relax dan juga cuba tengok semua dengan fikiran terbuka. So open mind. So open mind ni maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, kan, open minded. Kejap saya padam ni dulu. Kan open mind. Kan maksud dia lah yang pertama yang you kena faham apa saya maksudkan sebagai open mind. Satu ialah you kena tengok dari segi you punya contoh, mungkin you ada posisi lepas. Kan posisi lepas. Posisi tu mungkin profit, mungkin negatif. Kan saya tidak sure, tetapi yang sekiranya posisi. Posisi tu maksudnya position layer you ataupun position entry you kan. Posisi entry. Kalau misalnya kalau dia tengah profit, so you kena tengok balik. Adakah aku nak tutup? Adakah berdasarkan keadaan trend semasa ataupun rintangan dan juga sokongan semasa SNR, ataupun fokus kepada iaitu contohnya adakah aku ni loss patut aku kill ataupun aku relax dulu. So sebenarnya kunci saya ialah saya nak bagi you relax. So pertama ialah relax. Jangan kecoh, jangan tiba-tiba tu. Sebab kadang-kadang impulse punya decision ni makan diri. So nombor satu ialah posisi entry. Nombor dua ialah you punya posisi dari segi mental dan juga emotion. Okay, mental dan juga yang ketiga ialah emotion. So you kena identify juga benda ni kan. Adakah you punya mental ataupun emotion you okay tak? Emotion. So apakah aktiviti mental ataupun emotion you yang you buat supaya you dalam keadaan stabil. So ni penting juga ni kan. Saya tulis balik emotion. Okay, saya tulis ni saya ingat sebab tu tulisan pun jadi macam tu. So mental dan juga emotion. Jadi mental ni maksudnya, adakah you baca buku ataupun you tengok balik video untuk perkemaskan balik you punya kefahaman asas untuk you ada persediaan mental. Emotion, adakah you ada pengurusan emosi? Contohnya, adakah you rehat secukupnya? Adakah you ni tidak membaca benda-benda negatif kan? Mungkin benda-benda yang mungkin mempengaruhi you. Ataupun adakah mungkin you juga tidak mengurangkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya atau lebihkan perkara sepatutnya. Contohnya bersenam ke benda sebagainya, saya tak tahulah. Kan mungkin juga you jenis orang yang keluar berjalan dan sebagainya kan. Jadi yang penting ialah you kena faham tiga benda. Satu ialah posisi entry, relax, bertenang. Nombor dua ialah mental dan juga emotion. Okay, selepas tu kita pergi kepada yang technical kita. Technical kita juga fundamental. Yang pertama ialah juga tengok you punya, iaitu you punya close price open price. So cari balik CDS, cari balik you punya BB mapping kan. Volume dan juga cari balik you punya classic dan juga cari juga you punya dipanggil market structure. Kan, yang ni ketiga-tiga ni perkara yang penting. Alright. So perhatikan macam mana cara dia. So tengok macam ni, contoh ni apa ni. Tak kisahlah gold ke apa, kebetulan buka ni, duk buka yang ni. Okay. Contohnya gold kan. Gold dalam keadaan, kejap saya nak buat, ni pun tak apa juga kan. Okay, kita tengok balik daripada awal. Okay, saya akan delete dulu. Okay, mungkin you kadang positif, negatif tu tak apa. Yang penting ialah you tengok dekat sini. Tengok monthly dia dekat mana. So monthly dia nampak. Guna balik basic. Tak apa, you buat berulang kali. You nampak, iaitu ada beberapa perkara yang jelas kat sini yang berlaku. Iaitu satu ialah you dapati masih lagi maintain. Memang biasanya tak bergerak lah pasal awal bulan. Tapi tengok juga awal maintain masih lagi uptrend. Kita clear cut kan. Semua masih ke atas. Dan candlestick uptrend masih juga berlaku kat situ. Dan berlaku dalam candlestick ni dalam 50% untuk entry buy lah. So maksudnya kita dalam zone tu kan. Itu kita clear. Okay, tengok juga yang kedua, iaitu tengok, dia sama je pair mana-mana pun. Tengok pada weekly. Okay, weekly ni menarik Weekly ni menarik. Kalau you tengok, dia open pada mana? Dia open di bawah bull yang bear sebelum ni. Dia open kat sini. So bear close kat sini. Ini bear close dan dia open kat sini. Bermaksudnya dia akan sideway biasanya. Sideway. So jadi minggu ni sideway. Dia boleh naik atas dulu, turun ataupun turun dulu. Dia boleh kedua-duanya sekali. Tu yang utama juga saya nak tengok lah. Okay. Lepas tu perhatikan juga, iaitu apakah candle yang sedang berlaku kan? Apakah bentuk BB sedang berlaku? So tengok kat sini lagi. Iaitu cuba perhatikan, kan BB ni juga sedang squeeze ni tak ganas lah. Squeeze pelan-pelan. Saya rasa dia squeeze pelan-pelan. Bermaksudnya kemungkinan besar benda ni akan jadi triangle yang makin kecil lah. Kemudian baru break. Nombor dua ni hati-hati juga ni. Yang ni dah keluar dan mungkin boleh naik kat sini. Ini boleh jadi hammer one ataupun pullback
apa tu PB1 stocks gila. Okay, PB1 stocks gila, dia boleh jadi ni dan menyebabkan dia naik. Tapi pada sahabat kita faham ini juga masih di sideways pada weekly. So apa-apa jadi boleh jadi. Kita tengok technical saja dulu, jangan cerita panjang. Okay, tengok pada maknanya dia buka dia terus bull. Okay, tak apa. Tengok daily. Daily buka kat mana? Okay, daily sekarang ni buka di resistance daily. Okay, katalah you kata dia nak naik pun, nak buy kat sini pun tak sesuai sebenarnya. Pasal dia kenapa? Kerana di sini kalau you lihat, iaitu ada banyak rintangan. Dia banyak apa? Rintangan. So rintangan ni ada kat sini banyak. So dia ada apa? Black line, dia ada middle band, dia ada apa benda lagi ni? SEZ1, MA berlawanan kan. So ini adalah yang menyebabkan dia jadi terhold sikit lah. Jadi kalau you nak buy pun, you risiko sebenarnya. Kan katalah, oh coach aku nampak ni naik, nak buy ni. Kan risiko. Saya rasa baru dapat itu satu benda yang sangat risiko. Jadi position apa nak ambil? So tengok time frame kecil, H4. Okay, H4 ni masih lagi dalam keadaan yang tersipu-sipu lah kan. Naik pun tidak, apa pun tidak. Pada saya lah, mata saya ni, saya expect gold ni sebenarnya patut dia naik. Kalau you tengok saya cerita lama pun, saya memang ada nak dia naik pun sebenarnya. Tapi kalau perhatikan balik, masalahnya sharp drop ni, dan juga kalau kita perhatikan daripada sini ni, masih lagi di dalam keadaan yang sideways. Dan sideways ni, sideways berat ke jatuh ke bawah lah, dari segi teknikal. Apa saya maksudkan adalah you boleh tengok dia turun macam ni. Dan dia juga dia masih sideways macam ni. Jadi saya agak tak berapa nak best. Tambah-tambah stocks ini pun dekat area bawah 50 masih lagi downtrend. Dengan hijau, dengan purple ni semua tak keluar. Dia satu baris kan. Inilah barisan kita ni. Jadi saya berpendapat ini benda yang menunjukkan benda-benda yang nak buy. Daily tak larat, ada rintangan. H4 pula tak berapa nak berjalan. Tapi adakah dia boleh push naik? Ya. Kena tengok fundamental. Tapi tengok pada H1. H1 pula, okay, masih lagi buy. Tapi kita tengok akhirnya stocks sampai ke atas. Kan? Kalau you perasan, kalau you tengok analisis sebelum ni ialah kita target sebenarnya ada sesuatu berlaku masa dia ni kat bawah. So pullback type 2, PB2 untuk SG berlaku kan. Tapi dia turun sikit je kat sini. Dia turun sikit je. Lepas tu dia sambung balik naik. So maksud PB type 2 tu valid lah. Tapi pada sama juga dia turun sikit. Cuma beza dia sekarang ni stocks semua kat atas. Jadi maksudnya kalau you perasan, H1 kan, H4, M30 kan, semua duk main dekat atas ni sekarang ni. So maksudnya dia anytime boleh terjun lah sekarang ni. So maksudnya itu satu cara dia. Okay, nombor 2 lah, cuba kita tengok juga. Itu kalau kita ambil H4, dan kita tengok semasa kenaikan paling low sebelum ni kan. Kita cuba ambil Fibo, tengok function. Kita ambil Fibonacci retracement. Ini kaedah yang tak adalah canggih sangat, tetapi dia boleh bantu kita untuk kita trading. Tengok, dia sebenarnya sedang berada pada TRZ1 lagi. Kalau kita kecilkan lagi, you nampak ialah price ni sedang berlaku di sini, area-area sini. Kalau you perhatikan, satu ialah dia berada di 261 dan ini TRZ1. Okey, ni adalah TRZ2. Ini TRZ1. So maksudnya zone seterusnya lah kat sini, tapi dia sebenarnya masih lagi bermain di area sini. Dengan daily juga masih lagi di bahagian atas tu, di daily ni. Jadi saya berpendapat ini adalah risiko yang sangat tinggi untuk buy lah. Kecuali you ambil risiko memang tu. Saya satu sudut kan, saya cakap you dia rintangan time frame besar ni cuba elak lah kan. Cuba elak lawan ni. Saya pernah cuba lawan pun sebenarnya kan. Adalah satu kali menang, tetapi berbelas kali kalah lah. Kalah. Sebab saya sentiasa eksperimen dengan movement dan sebagainya. Jadi pada saya ini masih lagi dalam keadaan tak tentu, dan sebab tu saya kata ialah kena tengok teknikal. So teknikal tu you kena belajar contohnya Fibo, you belajar apa yang saya kongsikan pada you lah. Iaitu stocks gila kan, you tengok BB Mastery kan. Lepas tu ada juga yang duk bising dekat haters sana, duk bodoh, duk main tiga orang masih lagi sampai hari ni. Cuba juga belajar tengok macam mana approach kita ni berlainan. Dan kalau kita learn daripada orang lain pun tak ada masalah sebenarnya, daripada jadi bangsa-bangsa Melayu yang membodohkan sama sendiri kan. Alright, so sekarang ni kita pergi tengok dekat kita punya teknikal. Satu lagi saya kata pada you lah, you tengok kat sini bertenang CDS. Lepas tu kemudian ketiga lah kan? Ketiga you tengok kat sini, iaitu pergi kepada dari segi fundamental. Cuba tengok fundamental. Fundamental ni tak susah tau. Fundamental ni, cuba you tengok contohnya satu lah, ambil tahu lah. Obviously ambil tahu Forex Factory. Kan? Ini biasa kita buat. Tapi sama juga saya akan tekankan masa ke masa. Nombor 2 lah investing. Okey, lepas tu nombor 3 ialah pergi kepada iaitu FX Street. Okey? FX Street. Okey? So pergi kepada FX Street. Alright, so kat sini saya buka pada you dekat sini. Dia susah sikit lah. Ada tempat susah sikit nak baca. Tapi saya akan cuba buka untuk kat sini. Sebab bukan susah nak baca apa. Dia jadi pelik sikit pasal
kedudukan dia lah. Kedudukan dia itu tak membantu kita. Pasal saya buka kat sini, nak buka juga web dia. So kita pergi Forex Factory dulu. Pergi tengok Forex Factory, apa berlaku. Okay, dekat Forex Factory tengok minggu ni, apa news-news yang mungkin berlaku, tengok bahagian market ni. Kata apa, kita ulang benda ni kan. Kadang-kadang kita kena berani tengok dan juga rajin tengok. Tengok pada market ataupun senang cerita tengok kalender lah. Tengok kalender terus. Okay, kejap. Saya tukar. Tengok bahagian kalender. Okay, dekat kalender tengok minggu ni apa. Oh, ni ada AUD kan pukul petang ni. Asal petang pula AUD ni. Okay, tengok dekat sini ialah US esok core retail sale. Ini akan bagi impact tau pada gold. Esok ada malam. Jadi esok ni kemungkinan besar banyak merah ni ada impact yang besar lah. Okay. Lepas tu tengok juga pada hari Rabu kan. Tengok kan Canada, CPI. CPI tu semua penting. Lepas tu tengok juga pada hari Khamis ni USD tak berapa sangat. Tengok pada juga. Jadi saya rasa esok lah ada mungkin movement yang kuat untuk menunjukkan gold break. Pasalnya USD esok ni dia ada iaitu core retail sale. Dari retail sale, core retail sale maksudnya jualan runcit dekat sana. Kalau jualan tu bagus, maksudnya ekonomi bagus lah. Maksudnya ramai orang membeli kan. Tapi saya tak rasa ekonomi bagus. Joe Biden obviously menang secara muktamad akhirnya. Jadi saya rasa gold ni juga akan terus melemah. Cuma masalah vaksin ni tak settle lagi. Sebab tu kita kena tengok apa benda yang berlaku dekat sini. So jadi di sini kita boleh tengok juga contohnya di FX Street. Saya buka FX Street dulu. Okay, FX Street. Kita di FX Street ni kita boleh nampak beberapa maklumat yang kita boleh gunakan. Contoh, okay, mungkin kita ambil ni Gold Challenge 19 vaksin punya ni kan. Kita boleh baca tak? Gold look rate capture, okay, rising the third street broader software data, coronavirus vaccine concern over rising nampak? So ini satu benda yang menarik tau. Kenapa saya kata menarik? Kejap saya ambil pada you secara spesifik. Satu ialah saya kata menarik. Okay, cuba you perhatikan. Satu ialah gold look recaptured. Nampak macam nak pergi 1900. Rising pada third straight day. Terus naik untuk hari ke seterusnya. Selepas apa tu kelemahan US dollar. Coronavirus vaccine optimization. Optimism. Asia Pacific trade deal. Offset concern. Ini juga trade deal. Asia Pacific trade deal. Concern over the rising global. Waking the safe way. Maksudnya. Sepatutnya daripada satu sudut ni. Kan kalau you tengok. Vaksin optimism ni patut menguatkan US. Kan. Lepas tu. Offset Asia Pacific ni pun patutnya membantu. Lepas tu. Tapi. Kes corona meningkat ni masih lagi bagi kelemahan kepada safe haven. Tak ke pelik ke sebenarnya kan. Jadi saya rasa berita ni bercampur sebenarnya. Bercampur. Mungkin kita boleh buat analisis secara lepas, backtest. Ataupun kita boleh tengok secara data. Tetapi pada saya ialah straightforward dekat sini. Saya rasa market masih lagi tak ada kesimpulan lah pada saya. Kesimpulan tadi. Saya rasa dia masih lagi sideways. Pasal, iyalah kau faham lah. Hari tu, ya je coronavirus keluar. Vaksin coronavirus keluar. Terus gila-gila babi drop 1,000. Lepas tu dari segi teknikal kita dapati satu bear yang panjang pada daily tu juga masih menguasai. Jadi saya agak was-was untuk terus beli sebenarnya. Saya memang nak beli gold ni. Tetapi saya sendiri agak tengok keadaan tu agak bercampur aduk. Jadi saya lebih berhati-hati dan macam tipis sikit-sikit dia. Macam lebih more, nak kata scalping pun tak scalping juga. Tapi ala ke scalping. Tapi more on intraday ke arah scalping untuk close lah. Okay, kita tengok dekat investing.com apa berlaku. So cuba semak benda-benda macam ni. Tengok ni Asia hit record peak as vaccine hope dampen virus fear. So ada macam-macam benda. Tapi saya juga suka you tengok dekat bahagian news ni. Tengok bahagian forex ni. Ni macam lebih banyak lah sebenarnya you boleh tengok. Lepas tu you boleh tengok dekat ni. Saya buka kat sini so you boleh baca. Okay, sekejap. Dia akan buka benda ni. Okay, tak. Dollar over continuing rise in global cases. Ni maklumat-maklumat ni kan. Dollar steadies amid rising global coronavirus kan. Tahu. Dia cakap steady. Lepas tu tiba-tiba dia cakap down. Apa kejadahnya? Sebab tu kita kena tengok kan. Tahu. 3 jam lalu dollar steadies. Lepas tu 2 jam kemudian dollar down. Ni yang saya kata dia ada benda-benda yang you kena pandai tengok dan juga perhatilah. Satu lagi lah. Investing the dollar was down when in the area of increasing number. So ambil tahu benda ni. 15 countries sign. So, you baca okay 15 country partnership trade. You kena tahu. So ada RCEP minggu ni. So dia dah start RCEP already. You kena ambil tahu lah RCEP ni kan dekat bahagian sini. Kalau you tak nampak saya buat kat you. Okay, RCEP ni maksudnya ada benda-benda yang maksudnya ialah tanya RECP kan. RECP kan economic partnership. So you kena tahu. Lepas tu dia kata increasing numbers of coronavirus.
Jadi vaksin. Jadi key ni kena tahu the agreement. The agreement wet risk appetite over hope for improvement the trade. The agreement wet risk appetite over hope for improvement of trade hit US and attention. So macam cuba you tengok benda-benda macam ni. Sebab ini yang sebenarnya bagi gambaran secara keseluruhan. Dan saya start macam ni ialah at least lah kau tak tahu langsung pasal news pun kau ambil tahu. Kau tahu ada RCP, ada vaksin isu ni sekarang ni. So ada case coronavirus meningkat pada yang sama juga, dan cuba lihat juga benda-benda yang tertentu lah. Selain pada itu mungkin akan datang, mungkin video seterusnya, maksudnya akan datang tu saya akan tunjukkan dari segi kajian untuk dollar index juga. Tapi point saya dekat sini. So dapatkan maklumat-maklumat benda ni. So contoh apa lagi maklumat dia? Okay, kita boleh ambil yang dekat sini lagi, kita ambil yang bahagian commodities pula. Saja tengok sikit. Kita tengok commodities. Apa yang ada pasal commodities. Kita buka. Okay, yang ni kena tutup kot. Dah banyak sangat saya buka. Saya tak tutup sebelum ni. Okay, tutup dulu. Sambil-sambil ni. Tengok tak pernah tutup sebab dia main buka dalam ni kan. Patutnya dia buka dalam tu je. Ni apa benda pula ni. Okay. Sepanjang-panjang jalan. Okay lah, kita berhenti kat situ lah. Terlampau banyak saya duduk tutup ni, dia tak tutup tak habis-habis pula. Okay. Kita ada kat sini dekat sini. Okay, kita ada dekat community ni. So gold rise weakening greenback. Ni maklumat 37 minit semasa ni. Jadi boleh baca ni. So investing gold was up on Monday morning. Dollar fell on global COVID-19. The coronavirus pandemic is strengthening with European and Asian number particular concern. So maksudnya sekarang ni ialah vaksin dah jadi tak jadi, dia tak pandang pula dah kan. Gold price as the rise after last week. The rapid bill on COVID-19 with a corresponding fall economic activities in the country and US state impose stronger public health measure, it cost return on safe haven asset. Jadi tengok, ini maklumat penting cuba tengok. Ni kenapa saya bacakan benda dan buang masa you? Tak adalah, saya ambil masa you ialah kerana saya nak nampak. Kenapa dia kata gold price rise on the rise after last week retreat? Minggu lepas turun kan? The rapid bill on COVID along with corresponding on the fall on economic activities. Fall in economic activity maksudnya aktiviti teruk. Lepas tu countries and US impose stronger public health measure. Countries tu maksudnya Eropah dan sebagainya. US state impose stronger public health measure has caused a return to safe haven asset. Jadi saya rasa berita ni tak strong sebenarnya. Pasal apa tak strong? Pasalnya dia boleh tiba-tiba tukar. Kalau you follow US cukup lama lah. Tak payah lama pun. Mungkin dah 5-6 bulan you nampak pattern. Dia boleh suka hati mak bapak dia tiba-tiba menguat. Nanti tiba-tiba teruk sangat. Tiba-tiba USD akan jadi safe haven. Kau tengok tiba-tiba kan. So the initial positive brought back yesterday Pfizer. Ni Pfizer. Ni yang kata 90% hebat ni kan. The news has warned of investor digest the register difficulty of delivering a vaccine. Ni dia pasal investor rasa susah nak transport vaksin tu alongside with the lack of information how to immunity. So maksudnya berita positif gold lemah ada, berita negatif gold menguat pun ada. Kenapa saya kata negatif positif? Pasalnya based on vaksin tu sendiri kan. Kalau vaksin tu positif, gold melemah lah. Tu maksudnya. Okay. So jadi benda ni you kena ambil tahu. So the reason kenapa saya bagi tahu ni lah, you kena aware dalam keadaan-keadaan yang tertentu apa yang berlaku dalam situasi ni. Lepas tu kita valid lah dengan kita punya trading kita kan. Adakah kita dalam keadaan nak sell ke buy. Jadi saya dalam keadaan macam tu lah. Jadi maksud point saya sekarang ni ialah ambil tahu satu, apa you kena ambil tahu ialah you punya situasi you dulu. Kan you open minded, you relax bertenang. Jangan kalut-kalut, aku nak kena trade juga. Pagi-pagi, aku 6 pagi, mesti nak kena masuk. Relax bertenang. Kan cuba bertenang. Lepas tu yang kedua, you fokuskan juga pada macam mengetahui secara teknikal. Tengok overall kan. Satu lagi perhatikan pair. Mungkin saya tak tunjuk kat sini. Akan datang saya tunjuk pasal ambil masa banyak sangat nanti video ni. Iaitu tengok pair-pair lain juga kan. Apa overall. Dapatkan gambaran overall. Dapatkan masuk dalam subconscious mind dulu. Lepas tu yang kedua ialah juga lihat juga pada you punya emotion you. Apa emotion you? Adakah you ni dalam keadaan yang tengah stres ke, ada sesuatu berlaku, saya tak tahu, mungkin ada kematian ke, mungkin ada kecelakaan ke, ataupun mungkin ada benda-benda yang positif ke, terlalu happy sangat nak trade, kena sabar juga tu kan. Lepas tu tengok juga iaitu pasal selain pada technical, open-minded dan sebagainya kan, tengok juga perhatikan diri you ni dari segi tengok berita ni you ambil tahu tak kan. Adakah berita ni tengok di Forex Factory kan, di investing.com, di FX Street, baca overall. So you tahu okay, key dia ada RCP. Maknanya ni boleh berlaku. Key dia ialah memang coronavirus makin meningkat. Lepas tu isu logistik untuk vaksin ni menjadi isu. So you boleh predict benda-benda macam ni lama-lama. Alright. So jumpa lagi. Salam hormat. Please like, comment dan juga subscribe di YouTube channel ni. Terima kasih banyak-banyak.
Dan di komen ni tolong komen saja apa saja. Saya akan cuba jawab sebanyak mungkin sama dalam bentuk bertulis ataupun dalam bentuk video. Kalau video you tak keluar lagi, bermaksudlah saya tak jawab kerana masa itu tak sesuai. Saya akan jawab akan datang. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dan salam hormat.